Tuan-tuan, untuk makluman Yang Berhormat Pokok Sena yang mempersoalkan soalan ini, sehingga hari ini, saya kena cakap sehingga hari ini, sebab minggu lepas dah ada duta yang tamat tempohnya. Sehingga hari ini, 24 September 2013, terdapat 4 orang ketua perwakilan Malaysia lantikan politik. Keempat-empat ketua perwakilan lantikan politik tersebut adalah yang pertama, Bahagia Tan Sri Ismail bin Haji Omar, Duta Besar Malaysia ke Perancis. Yang kedua, Yang Bahagia Datin Sri Blanche Aubrey, Duta Besar Malaysia ke Finland. Ketiga, Yang Bahagia Datuk Yong Tek Shing, Presiden Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taiwan. Dan yang keempat, Yang Bahagia Datuk Awang Sahab bin Awang Saleh, Pusuruhanjaya Tinggi Malaysia ke Brunei. Manakala yang baru saja tamat tempohnya adalah Yang Bahagia Profesor Madya Datuk Syed Omar Syed Muhammad Al-Sagaf, Duta Besar Malaysia ke Arab Saudi, yang baru saja tamat tempohnya pada 19 September 2013. Terima kasih sahabat Pokok Sena. Ya, ada soalan lagi Pokok Sena? Ada. Sila. Terima kasih. Dah pasal tadi ni dia Sila. Yang Berhormat kawan saya kata, kalau nak tahu juga main masuk UMNO lah. Saya bukan apa, pasal ikut Tun Dr. Mahathir lah. UMNO ni ibarat Tun Dr. Mahathir kata orang sakit tua. Ni yang Mama Pokok Sena. Soalan nombor 4 ni tak ada kaitan. Sila. Siapa tutup pula? Lepas ni berunding dengan Putrajaya. Ya. Tua tak apa lagi. Tapi pasal sakit. Tunggu pula nak mati. Jadi saya tak apalah. Saya baca Yasin lah. Saya baca Yasin ni minta pi dengan elok. Soalan. Dah, kalau duk pi jaga orang tua. Ni Pokok Sena pun Pokok Sena hari semalam saya nampak Pokok Sena pun baik. Daripada semalam senyap je. Hari ni dah lain macam dah. Dia demam tu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Baik, saya dah nak dapat ni Pokok Sena ni kumpulan ulama ke kumpulan yang satu lagi? jawab lah. Jadi yang Ulang semua. Kuala Kerau ni menyokong keputusan saya ataupun tidak? Pokok Sena tak ada kumpulan. Kena beritahu. Kalau Yang Berhormat menyokong Menteri Besar saya sebagai naib presiden, itu bagus. Itu saya nak tahu tu supaya kena jelas ni kepada kawan-kawan saya sebagai datuk apa semua ni. Kata Kuala Kerau tak sokong lebar, kena sokong Menteri Besar saya. Betul. Saya rasa Pokok Sena ni ular dalam semak, bukan ulama. Sila. Soalan. Baik. Terima kasih. Saya nak dapat penjelasan apa kriteria pemilihan ke atas mereka-mereka yang dibuat atas lantikan politik. Saya juga bertanyakan soalan kerana sebelum ini ada pelantikan yang disebut sebagai duta-duta khas sebelum ini duta-duta khas kepada orang-orang yang dianggap sebagai pencen politik lah. Sebagai saya pun tak tahu atas kriteria apa, mungkin balai budi politik ataupun nak pemencilan daripada pesaing politik dalam negara kita hantar pergi duduk di luar negara, sedangkan kita kemampuan dan keupayaan mereka untuk nak meningkatkan imej negara ini tidak ada, dan malah hantar orang-orang yang seperti ini kadang-kadang memberikan satu imej yang tidak meyakinkan dunia luar, dan ini sudah tentu tidak membantu kepada peningkatan imej dan juga ekonomi negara kita. Jadi saya nak minta apa penjelasan, adakah kerana dia sekadar pencen tapi sedangkan keupayaan mereka sangat terhad? Itu saya minta penjelasan.
Sebab sebab saya akan cakap bahawa sepatutnya diberikan kepada pegawai Wisma Putra yang ada untuk mereka ini dapat ada ruang untuk kenaikan pangkat, sebab mereka ini melalui proses-proses yang saya katakan bahawa latihan daripada institusi diplomasi di bawah Wisma Putra tu yang mencukupi. Jadi pengalaman mereka tu cukup jelas. Tapi kalau lantikan duta-duta khas, kadang-kadang duta-duta yang dulu pun terdiri daripada orang pencin politik, saya tak nampak sebut nama lah pokok sana. Ya. Sila Yang Mohd Menteri. Terima kasih Pokok Sena. Kalau nak marah bekas kawan pun bukan cara macam tu. Pelantikan yang kita buat adalah mengikut perlembagaan. Perlembagaan telah membenarkan berdasarkan kepada fasal 144 Perlembagaan Persekutuan, di mana Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA boleh melantik sesiapa kalau mereka ini adalah merupakan rakyat Malaysia yang dianggap boleh untuk dilantik sebagai duta. Apabila kerajaan menghantar nama-nama tersebut, diberikan nasihat kepada Yang Pertuan Agong dan Pertuan Agong bersetuju, maka pelantikan itu diterima untuk menjadi duta. Manakala soalan yang Pokok Sena timbulkan tadi adalah utusan khas. Utusan khas ini berbeza dengan duta yang kita lantik. Utusan khas ini tugas yang khas. Sebab itu kita ada lantik sebagai contoh utusan khas kerajaan Malaysia ke Afghanistan, yang bahagia Datuk Wira Zainal Abidin bin Muhammad Zain, bekas pegawai kerajaan, bukan ahli politik. Begitu juga utusan khas kerajaan Malaysia mengenai pertukaran surat Malaysia dan Brunei. Kita lantik yang bahagia Tan Sri Rasta Muhammad Isa, merupakan bekas Ketua Setiausaha Kementerian Luar Negara. Jadi utusan-utusan khas yang lain, kadang-kadang kala ada tugas-tugas yang kita lantik. Pernah kita lantik seperti siapa ni Tun? India, China, Indonesia. Datuk Seri Utama Sami Value. Saya nak kena tanya sekali lagi Tan Sri kan, saya takut silap. Datuk Seri Utama Sami Value. Kita pernah lantik dia jadi utusan khas kita kerana kita nak melihat bagaimana peluang-peluang yang boleh diambil untuk dijadikan beliau melihat perhubungan yang baik beliau dengan kerajaan India contohnya. Dan apa yang beliau buat adalah untuk membawa ramai ahli-ahli perniagaan daripada Malaysia untuk mengambil peluang-peluang yang ada di India. Ini sebagai contoh. Ini utusan khas kita yang tidak dilantik oleh Yang Pertuan Agong. Itu adalah utusan khas kerajaan Malaysia. Itulah cara yang kita buat. Jadi kalau tua macam mana pun, kalau sihat okey. Yang jadi masalah tak tua tetapi tak sihat, seperti kebanyakan pada ahli-ahli yang di sebelah sana yang kita takut untuk lantik menjadi utusan khas kita. Terima kasih banyak. Berkait dengan embassy kita di luar negara ni, kita ada pegawai MSD, kita ada pegawai pelancongan, kita ada pegawai MITI, kita ada defense attaché dan kita ada pejabat embassy. Tapi kadang-kadangnya mereka ni tidak synchronize dalam usaha untuk mempromosi kerajaan ni. Jadi adakah kerajaan memikirkan untuk kita integratekan ni supaya dasar kerajaan ini dapat dijelaskan dengan baik di luar negara ni? Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Ketua. Ini soalan orang Barisan Nasional yang baik untuk kepentingan negara. Kita mempunyai sebanyak 107 perwakilan atau mission di seluruh dunia. Dalam beberapa mission yang ada itu, ada pegawai yang kita lantik melalui kementerian-kementerian lain sebagai contoh. Maka sudah tentu bila perwakilan kita di luar sana, ketuanya adalah ambasador atau duta kita yang ada di sana. Pegawai-pegawai yang lain itu duduk di bawah embassy
dan di bawah tanggungjawab ketua perwakilan tadi. Walau bagaimanapun, kerana mereka itu dilantik atas tugas-tugas khas, contohnya Kementerian MITI sebagai contoh, maka sudah tentu daripada segi isu yang dibawa, dia terus di bawah kementerian tersebut. Maka apa yang kita mahu buat hari ini adalah untuk melihat supaya semua isu-isu yang ada itu dibincang dalam satu perwakilan atau mission yang ada di luar sana, bukan hanya untuk mengurangkan kos tetapi juga untuk memberikan informasi yang ada itu melalui satu saluran, iaitu melalui mission kita yang ada. Terima kasih banyak soalan yang ditimbulkan. Ya.